menyebut berkenaan dengan kertas undi bagi pemilihan PKR yang sedang berlangsung sekarang boleh dibeli, dan hampir 1,000 kertas undi itu boleh didapatkan secara dibeli pada pemilihan yang lepas dan digunakan untuk mempengaruhi keputusan pemilihan pada minggu ini. Ini seperti yang keluar dalam satu laman web yang saya menerima banyak maklum balas daripada rakan-rakan media, iaitu laman web ataupun blog People's Parliament Haris Ibrahim. Yang pertama, penjelasan saya ialah parti ingin memaklumkan bahawa semua anggota dan semua calon, makluman ini saya nak maklum pada semua anggota parti dan juga pada semua calon yang bertanding, bahawa kertas undi yang telah digunakan untuk minggu lepas tidak boleh lagi digunakan untuk minggu ini dan minggu hadapan. Kertas undi yang digunakan minggu lepas tidak lagi digunakan untuk kertas undi bagi minggu ini dan minggu depan. Semua kertas undi mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti berikut. Yang pertama, kertas undi untuk jawatan-jawatan tertinggi seperti timbalan presiden, naib presiden, ketua wanita, timbalan ketua wanita, naib ketua wanita, ketua pemuda, timbalan ketua pemuda, naib ketua pemuda, ada mempunyai nombor siri. Saya bisa sebutkan nombor siri. Nombor siri, ya. Jawatan-jawatan utama dalam parti, jawatan-jawatan yang saya sebutkan tadi, mempunyai nombor siri. Nombor siri, ya. Ini adalah ciri keselamatan yang pertama. Artinya, kertas undi yang dikeluarkan, contohnya untuk cabang Kuala Kedah, bermula dengan nombor siri A022801 sehingga 022900. Contohnya, kertas undi ini hanya boleh digunakan untuk Kuala Kedah saja, tak boleh digunakan untuk Bacok atau Macang, tak boleh. Ciri keselamatan pertama. Baik. Yang kedua pula, apabila kertas undi ini dikeluarkan kepada anggota yang akan membuang undi, kita akan gunakan, pengawas akan gunakan stamp pad, cop kan, pada kertas undi ini. Kalau saya sebagai pengawas, saya cop pengawas, saya puding berserta dengan ink stamp pad yang berbeza, warna berbeza. So, gunakan itu, kan? Artinya itu ciri keselamatan yang kedua. Hanya kertas undi mengikut nombor siri untuk cabang berkenaan dan kertas undi yang di-stamp oleh pengawas bertugas sahaja yang akan dikira. Itu ciri yang kedua. Menangkan mana-mana calon. Manakala konsep yang keempat ialah proses pemilihan kita membenarkan calon-calon yang bertanding melantik polling agent dan counting agent mereka. Kalau saya bertanding atau itu saya boleh melantik polling agent yang akan memerhatikan proses pengundian itu. Dan pada hujung pengiraan, tentu saya sebagai timbalan juga boleh melantik seorang counting agent yang akan mengira sendiri, memerhatikan sendiri proses pengiraan. Contoh, ini adalah keputusan yang disahkan oleh pengawas dan disahkan oleh wakil calon. Yang berkenaan. Jadi apa maklumat di sini dan sabang? Jumlah kertas undi yang dikeluarkan. Ketahui saja, kalau putih-putih, kalau biru-biru. Jumlah kertas undi yang rosak dan keputusan. Kemudian pada akhirnya ditandatangani
oleh pengawas dan juga oleh wakil cabang atau wakil calon. Dan naskah ini ada disimpan untuk rujukan jika sekiranya ada pertikaian. So dengan 4 ciri-ciri keselamatan ini, sistem ini adalah sistem yang sangat telus kerana pertama, nombor siri yang tertera kepada jawatan-jawatan tertinggi, kertas undi jawatan tertinggi untuk cabang tersebut. Yang kedua ialah stamp yang kita gunakan sebelum kertas undi itu dikeluarkan kepada seseorang anggota. Yang ketiga ialah perlainan warna untuk minggu yang berbeza. Dan yang keempat ialah wakil-wakil calon dibenarkan untuk melantik wakil calon dan juga ejen kira undi. Dan mereka lah yang akan verify maklumat-maklumat ini bagi. Jadi setiap pengawas kita kemudiannya akan melengkapkan keputusan itu dan kita masukkan dalam keputusan tally sheet kita. So itu proses yang saya pilih untuk berkongsi sama dengan rakan-rakan media tentang security features and electoral procedures yang dilaksanakan dalam proses pemilihan. Ya, terima kasih. Ada dua perkara ya. Pertama sekali, Biro Politik Persidangan Kumpulan tadi dan sekarang ni PPP sedang bersidang, kita mengakui ada sedikit kesilapan, ada sedikit kelemahan, tapi tidak menjejaskan misalnya keputusan. Itu pertama. Tetapi yang lebih penting sekali ialah kedua, ada agenda golongan-golongan tertentu yang melibatkan golongan yang bukan anggota, yang sengaja hendak merosakkan nama parti dan hendak merosakkan nama pimpinan parti dengan menunjukkan seolah-olah ada penipuan dalam pemilihan. Dan ini dapat mereka lakukan kerana ada pimpinan misalnya yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan bukan dalam mesyuarat parti, dia tak datang mesyuarat parti, tapi dalam akhbar-akhbar media. Jadi dia boleh kata secara umum saja apa tuduhan. Kalau datang mesyuarat dia dapat tahu apa dia fikir-fikir seperti ini ya. Jadi apa yang menjadi masalah sekarang ini dari mula kita dapati ada segolongan orang yang cuba dengan sengaja hendak memburukkan nama parti yang mengikuti parti. Jadi kalau inilah sekarang ini yang dilakukan oleh orang seperti Haris dan juga dilakukan oleh website seperti Free Malaysia Today yang sengaja hendak membuat fitnah. Apa yang dilakukan oleh Haris mengatakan kertas undi dijual, boleh dibeli. Ada seorang yang takut-takut nak bagi menunjukkan ada dia 100,000, itu fitnah semata-mata. Kerana kalau dia tahu keadaan yang sebenarnya, tak mungkin yang warna putih yang lalu digunakan kali ini untuk menaikkan undi seseorang, kerana warna kali ini adalah warna biru. Dan tak mungkin misalnya katakan cabang Petaling Jaya Selatan ya, kertas undinya walaupun warna serupa digunakan misalnya di Pijang Utara kerana nombor siri adalah permainan. Dan tak mungkin juga nak tipu misalnya jumlah undi kononnya apa yang diberikan oleh cabang lain, apa yang diubah oleh pusat lain, kerana itu tidak boleh berlaku sebab tiap-tiap orang undi sudah ditandatangani oleh bukan saya seorang pengawas tetapi juga oleh wakil-wakil calon, dan kalau calon sendiri oleh saya dan oleh cabang sendiri. Itu tiga pihak yang